Baik pendengar misteri jam 12. Kisah berikut ini yang ingin saya kongsi sama datang daripada peristiwa ini datang dari Farhan. Kata beliau dalam pengalaman yang diceritakan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Farhan. Apa khabar Farhan? Saya pendengar misteri jam 12 dari Johor, ingin berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Sebelum itu saya ingin beritahu Kisi, ini adalah pengalaman yang mana sekarang ini saya sedang dalam proses rawatan. Jadi, pendengar misteri jam 12, kata Farhan dalam pengalaman beliau adalah pendengar dari Johor berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Katanya saya sering kali mempunyai sakit kepala. Kepala saya migraine kadang-kala dahsyat sangat sampaikan tidak boleh saya berjalan pun. Peningnya semacam, jumpa doktor, biasalah doktor akan kasih ubat pening kepala. 2-3 kali jumpa doktor, ubat yang sama juga ataupun yang sedikit lebih kuat untuk pening saya. Tapi tidak, ia tidak mujarab. Ia tidak mujarab. Makin hari kepala saya makin sakit. Dan sampaikan seorang pakcik di tempat saya bekerja, kata Farhan, bertanya dengan saya, macam mana dengan kepala pening kau tu? Kepala mabuk kau tu? Okey tak? Ada jumpa doktor? Kemudian saya pun jelaskan yang saya dah jumpa. Banyak doktor, ubat sama. Mereka semua katakan ini adalah satu migraine biasa, saya perlu rehat. Itu saja. Jadi pakcik mau cakap, boleh tak kalau aku tengok-tengokkan kau? Saya pun macam tengok-tengokkan, membuat raut wajah seolah-olah macam tak percaya. Jangan takut, aku bukan nak buat apa-apa kat kau. Aku nak tengok apa masalah kau. Jadi, okeylah. Dia pun kata, hulu tangan kau. Saya pun hulurkan tangan saya, kata Farhan. Kemudian pakcik ni tekan beberapa sudut tangan saya, dia tekan. Kemudian dia berhenti, sambil tu dia tekan perlahan, dia tekan, mulutnya komat kamit, seolah-olah menyebut sesuatu. Dan mendengar Ria 897 FM. Dia lepaskan. Bila dia lepaskan tangan saya yang dia tekan, tangan yang ditekan tu, tangan pakcik ni, dia macam renjis-renjis tau. Dalam keadaan sakit gitu, macam, Cik, asal cik? Tak tahulah, tangan aku kebas. Ada karen lah tadi, kata pakcik. Kau rasa tak? Tak. Ketika dia tekan tangan saya, telapak tangan saya, sambil membaca beberapa surah, ada pantulan tenaga macam electric shock, membuat tangannya rasa kebas. Dia lepaskan, dan itulah waktu dia renjis-renjis tangannya dalam keadaan kesakitan. Kemudian pakcik ni kata, aku rasa migraine kau ni bukan macam sembarang-sembarang migraine. Kau patut dapatkan rawatan pakar. Ataupun tidak, dapatkan rawatan alternatif. Jadi saya pun tanya, pakcik tak boleh tolong saya ke? Oh, aku cuma nak tahu aja apa masalah kau. Kalau bab nak tolong ni bukan kerja aku. Aku tak fasih dan tak mahir, kata pakcik kepada saya. Tapi ada sesuatu yang tak kena dengan kau. Sebab itulah kau sentiasa pening kepala, mabuk. Jadi saya pun kata terima kasih pakcik. Saya pun beredar daripada kawasan tu dan sedang berjalan untuk naik ke atas ofis saya. Jadi beberapa hari mendatang, saya cuba ikhtiar dan usahakan untuk dapatkan seorang pakar. Pakar yang dimaksudkan di sini bukanlah pakar doktor, bukan, tetapi pakar perubatan alternatif. Akhirnya saya jumpa dengan seorang pakar. Pakar ni pun bercakap dengan saya, tanya masalah. Saya beritahu sentiasa migraine, kata Farhan. Lalu pakar ini minta izin saya untuk merawati. Saya benarkan dia. Lalu dia mulakan upacara. Casey, sedang saya duduk ni, dia seorang kat t-shirt. Dekat belakang saya, dia sembuh siri. Dia tepuk-tepuk belakang saya. Kemudian dia baca lagi, dia sembuh siri dekat bahagian depan saya. Kemudian dia kata, diri sekarang, diri. Saya pun berdiri. Jalan sana.
Kemudian saya jalan. Okey, patah balik, duduk sini. Kisi, pakar itu memberitahu saya. Kau nak tahu kenapa kau selalu pening kepala? Nak tahu? Saya angguk-anggukkan kepala. Sini. Pendengar Ria 897. Depan pakar ni ada air. Dalam air itu air jernih. Pakar tu mengambil bunga, beberapa kelopak bunga ditaburkan atas air. Kemudian dia putarkan air itu dan dia hembus dekat air itu. Lalu dia ambil air, telapak tangan saya masuk dalam air itu. Katanya, ambil tangan kau, sekarang kau tekap dekat mata. Saya pun ambil air itu, tekap dekat mata. Kemudian saya buka. Kau akan tahu kenapa kepala kau pening. Kau pusing, toleh belakang. Kisi, kenapa Pak Cik ni cakap macam ni suruh toleh belakang ni? Bila saya toleh Kisi, saya nampak ada 2 adik-beradik kembar perempuan rambut panjang. Seram Kisi wajahnya. Saya tengok sekali, terus tak nak tengok lagi. Apa tu? Ya Allah. Cik, saya tak nak tengok, Cik. Saya datang sini bukan nak tengok hantu. Saya datang sini nak berubat. Cik, tolong, Cik. Apa tu, Cik? Saya tak nak tengok. Saya tak nak tengok. Aku nak kasih kau tengok, jadi kau tahu. Aku tak bohong. Itu 2 adik-beradik rambut panjang. Setiap kali bila kau duduk, dia tarik-tarik rambut kau, kasih kau mabuk pening kepala. Mana kau pergi dia ikut. Kecuali kalau kau masuk masjid, kalau kau solat, dia tak ikut. Bila kau sembahyang, dia hilang untuk sejam, 1 jam, sampai wuduk kau, air wuduk kau batal, dia datang balik. Saya terdiam Kisi. Sememangnya bila saya setiap kali berwuduk, saya dapati kepala migrain saya, daripada migrain akan kurang. Ada satu waktu migrain saya hilang. Tapi ingat, kalau wuduk kau batal, dia datang lagi. Aku tak tahu apa urusan dia, tapi itu 2 lah. Saya terdiam lagi. Pakcik ada ke cara nak ubatkan saya? Nak halau benda ni Pakcik? Ada, tapi makan masa. Aku boleh halau dia datang balik. Macam lalat, 10 kali kau kibas, 10 kali juga dia datang. Bukan senang. Kita ikhtiar. Buat masa ni, solat jangan lupa. Sentiasa dalam berwuduk. Nak tidur pun sebelum tidur ambil wuduk. Saya diam. Satu perkara yang mudah dilakukan, tetapi kadang-kadang kita sukar nak buat sebab kita rasa malas. Sejak waktu itu Kisi sampai ke saat ini, solat tak pernah saya tinggal, dan badan saya, tubuh saya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Terima kasih dan selamat tengah malam. Tak apalah 669-11897. Pendengar Ria 897 FM, sebelum saya jawab panggilan anda pada tengah malam ini, saya ingin ketengahkan satu peristiwa, pengalaman. Dan ini merupakan pengalaman yang dikirimkan dari seberang. Beliau menyuruh saya rahsiakan negara mana berasalnya pengalaman berikut ini. Katanya, Kisi hanya perlu sebutkan dari seberang, jangan sebut dari mana asal kampung saya. Yang saya tulis ini hanya untuk Kisi tahu saja. Baiklah. Dari seorang pendengar, nama samaran ke nama betul tak tahu, tapi Yanto namanya. Kata Yanto, apa khabar Kisi dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanto, saya ingin berkongsi. Tahun 2011, sekitar bulan 6, ada satu kematian yang luar biasa berlaku di kampung saya. Orang yang mati ini adalah seorang tukang ubat, tapi bukan orang Islam, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, kata beliau. Beliau adalah berbangsa India, ataupun tak tahulah bangsa apa.
Jadi bila dia mati, ramai pengikutnya berhimpun di rumahnya. Apa yang berlaku, Kisi? Malam hari mayatnya akan dikebumikan di kampung saya, kata Yanto. Begitu ramai yang mengusung keranda. Keranda yang ada jasad ruh ataupun jasad si mati tersebut ada terbaring dalam keranda. Kampung saya, rumah saya bersebelahan dengan rumah yang dimaksudkan ini. Bila mayat itu, keranda itu diusung keluar beramai-ramai, Kisi, pengikutnya ribuan. Berada di hadapan rumah. Satu persatu mengangkat keranda tersebut, dihantar ke hadapan yang depan. Orang-orang belakang terus pergi ke depan dan diusung keranda sedemikian rupa. Jadi, pergerakan keranda tersebut, kata Yanto, agak perlahan. Sebab orang tak bergerak, keranda itu yang bergerak. Setengah jalan bila keranda tu lebih kurang dah masuk lebih 50 meter jauh daripada rumah si mati. Apa yang saya nampak memang memeranjatkan. Casey, si mati yang terbaring di dalam keranda tersebut seolah-olah bangun, bangkit dalam keadaan duduk. Yang saya hairan, pengikutnya ramai, dah tak ingat dunia, Casey. Mereka membaca mantra, membaca sesuatu yang saya tak faham. Ramai-ramai kecoh satu kampung. Penduduk kampung yang lain, mereka yang tinggal berdekatan, semua datang nak tengok apa kekecohan yang berlaku. Dan saya rasa saya seorang saja yang nampak. Mayat yang dah mati terbaring dalam keranda dalam keadaan duduk tegak. Yang menakutkan, dia toleh, kemudian dia tengok ke arah saya. Saya sudah menjadi jiran kepada si pengamal bertahun lamanya. Tapi itulah pengalaman peristiwa, Kisi. Apabila sedang berlangsungnya satu upacara, kata beliau, upacara mengusung mayat, mengusung jenazah ke tanah perkuburan berdekatan dengan kampung saya. Itulah penampakan yang menghantui saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Sekali lagi, Kisi, tolong jangan sebutkan dari mana kampung saya, dari mana asal saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, teman Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Di sini daripada Kak Yati, katanya, Kisi, kakak tak ada kisah yang panjang-panjang, cuma kawasan rumah kakak ni hujan, Kisi. Apa yang kakak terdengar awal tadi, bila bunyi hujan dan guru, kakak macam dengar bunyi orang menangis, betul-betul dekat sebelah tingkap. Kakak tutup tingkap tak rapat. Ada kakak renggangkan sedikit, jadi angin udara dari luar dapat masuk, sejuk sedikit lah. Bila terdengar suara tu, terus kakak bangun, tarik tingkap, tutup tingkap. Suami kakak dah nyenyak tidur dah. Kakak seorang saja mendengar rancangan ini. Gunakan earphone sebelah telinga kiri satu saja. Jadi kalau takut, cuma cabut satu di sebelah kiri lah, cabut sebelah telinga satu. Jadi, Kisi, setelah kejadian itu, kakak terus cabut earphone di sebelah telinga kiri kakak. Dan cuba nak lelapkan mata, tapi tak boleh. Kepala ni masih ingat Misteri Jam 12 dan sumbat kembali serta SMS pada Kisi. Harap-harap Kisi doakanlah kakak kat sini tak ada apa-apa, dapat terus mendengar sampai pukul 2 pagi. Terima kasih. Yang ikhlas dari Kak Yati. Alah, Kak Yati, kalau hujan macam tu lah, sebab mungkin anda renggangan tingkap anda kan. Bila hujan sekarang ni memang diramalkan hujan daripada pukul lebih kurang 1 pagi tadi sampailah sebelum subuh. Mungkin dah dekat subuh lah akan hujan berterusan pada malam ini, dan mungkin ribut lah. Bila ribut tu kena masuk dalam pembukaan yang kecil tu, akan mengeluarkan suara-suara yang kita rasa mungkin orang menyanyi, orang menangis, macam tu lah. Fikir yang positif. Dan di sini, dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman yang dikirimkan kepada saya dalam MJ12 di Ria 897 FM, ada yang kata di sini, Kisi, dalam rumah mana ni? Oh, dia. Dalam rumah kakak saya, Kisi. Kakak saya ni, dia adalah seorang portrait collector. Oh, suka kumpul gambar-gambar portrait lah. Dan katanya dalam rumah kakak saya banyak sangat gambar-gambar ataupun potret-potret daripada pelusuk dunia yang beliau dah kunjungi. Dia beli, dia gantung dalam rumah sebagai perhiasan. Daripada yang besar sampailah saiz kecil yang diletakkan di atas meja. Ada yang cantik, ada pula potret-potret yang menyeramkan sangat-sangat. Ada kalanya saya sendiri takut, Kisi,
Kalau duduk dalam rumah tu sorang-sorang menonton TV, ibarat macam ada orang sedang memerhatikan saya. Betul Casey. Ada sekali tu, saya sedang duduk dan saya perasan salah satu gambar. Kalau tak silap dia beli potret ini, gambar seorang wanita Casey. Ya, nampak bahagian wajahnya sampai ke dada lah. Besar, digantung di dinding ruang tamu. Tengah duduk tengok TV, saya perasan macam gambar tu kelip mata dan sedang memerhatikan saya. Kadang-kadang waktu malam bila saya tengah tidur, saya akan dengar Casey dekat depan. Bunyi orang hidupkan TV dan matikan televisyen. Saya tak rasa itu kakak saya. Kakak saya ni jenis yang tidur awal sebab dia kerja pagi. Kadang-kadang jam 10 paling lewat lah dia dah tidur. Dan kemudian suami kakak saya ni pula jarang ada rumah. Dia ni adalah seorang pegawai bomba Casey. Jadi ada kalanya 2 hari dia bertugas, nanti 1 hari lepas tu dia balik dari rumah, lepas tu nanti dia hilang. Kadang-kadang dia akan bertugas lama sampaikan 3 hari dia tak balik. Jadi lazimnya dalam rumah tu saya dengan kakak saya saja. Saya dengan kakak pun tak banyak cakap lah. Yalah Casey, kakak saya ni pun jarang ada rumah. Bangun pagi je tengok dia dah tak ada. Saya ni pula sedang menjual anggur Casey. Hihihihi, kata beliau Maksudnya sedang menganggur lah. Jadi nak cakap dengan kakak pun segan Casey. Takut-takut nanti keluar pula topik kau tak tahu nak cari kerja. Jadi sebab itulah apa yang berlaku dalam rumah tu saya hanya mampu berdiam diri. Dan dengan ada MJ12 ni bolehlah saya berkongsi pada Casey dan pendengar yang lain. Itu dia kisah Okeylah, kalau sudah kita teruskan hiburan di Ria 897 FM dengan kisah selanjutnya. Ingat, setiap kisah dalam Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda datang dari seorang ibu yang ingin dikenali sebagai Lisa. Apa kabar semua kepada Casey dan para peminat MJ12? Nama saya Lisa. Pengalaman yang saya nak ceritakan pada Casey dan semua pendengar benar-benar berlaku pada diri saya. Terpulanglah kepada anda nak percaya ataupun tidak. Saya ada seorang anak gadis. Seorang saja. 2 orang anak bujang. Yelah Casey, anak gadis ni nak kawal lebih ketat lagi. Anak bujang saya 2 orang. Seorang tidak menetap dengan saya, belajar di luar negeri. Seorang lagi menjalani perkhidmatan negara. Jadi dalam rumah tu hanya saya dengan anak gadis yang tinggal. Saya ni seorang ibu tunggal. Kematian suami. Anak gadis kalau keluar, saya akan duduk dekat ruang tamu menantikan kepulangan anak gadis saya. Tak kisah Casey. Kadang-kadang sampai tertidur saya tunggu dia balik. Balik kerja, balik dari keluar dengan kawan-kawan. Tapi jarang sangat anak gadis saya ni pulang lewat. Kalau dia pulang lewat, dia akan minta izin dahulu. Saya benarkan, dia akan pulang. Dipendekkan cerita,
Pada hari yang dia keluar, nak pulang lewat, saya kata padanya, nak pulang lewat, Mama tak kisah, tapi jangan sampai tak balik. Jangan tidur rumah orang, jangan overnight. Jadi itulah nasihat saya kepada anak gadis saya. Pada waktu itu, hari yang sama, saya tidak sedap badan. Kepala saya agak mabuk, pening teramat sangat. Jadi saya pun kata pada anak gadis, Mama nak tidur dulu Mama masuk bilik. Nanti bila Sal dah balik, Sal masuk bilik kejut Mama, beritahu yang Sal dah balik. Ingat mesti kejut Mama. Saya beritahu anak saya di telefon. Jadi waktu saya telefon dia, kalau tak silap jam 9 lebih malam. Saya pun masuk ke dalam bilik, baring atas katil, dalam beberapa minit terus tertidur sebab selepas makan ubat. Saya tertidur. Jadi pendengar Ria 897. Saya tak pasti pukul berapa, tapi anak saya kejutkan saya. Mama. Sal dah balik. Sal dah makan belum? Ada, Ma. Tadi keluar dengan kawan makan. Yelah. Kemudian, Casey, saya perasan dekat dalam bilik anak saya kejutkan saya sedang bercakap dengan saya. Di luar pintu bilik tidur saya, ada kawan anak saya yang sedang tunggu. Saya pun tak bertanya kepada anak saya, sebab ada kalanya anak saya pun bawa balik teman. Jadi dia keluar dari bilik. Saya pun bangun, Casey. Bangun pergi tandas, sebab memang pada waktu tu pun nak terkucil. Saya buang air kecil. Pergi dapur, saya bancuh air. Buat air minuman 2 cawan. Angkat dulang dengan cawan. Sal. Anak saya buka pintu. Ya, Ma. Ni Mama buatkan air. Saya minum dengan kawan. Kawan? Mana ada kawan, Ma? Sal seorang je kat rumah ni. Bukankah tadi Mama tak adalah. Tak apa, Sal minum 1, Mama minum 1. Saya masuk bilik anak. Saya duduk dengan anak saya. Waktu tu anak saya pun sedang siap-siap nak masuk tandas mandi. Duduk minum air sambil dalam hati niat dan membaca surah. Anak saya masuk tandas mandi, saya pun kata pada anak saya, Sal, Mama masuk bilik tidur. Apa-apa nanti kejut Mama. Angkat cawan, jalan pergi ke dapur. Pendengar Ria 897. Dapur saya gelap. Ruang tamu pun gelap. Jadi sebelum sampai dapur, saya harus buka lampu. Tengah jalan nak lepas ruang tamu, saya nampak Casey. Ada perempuan, lebih tepat lagi budak perempuan, baya seperti anak saya, sedang duduk dekat sofa rumah saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Meremang bulu rumah saya. Saya ternampak. Saya percepatkan jalan masuk dapur. Cawan pun tak sempat nak cuci sebab saya dah rasa tak sedap hati. Keluar dari dapur, tengok sofa tak ada orang. Kemudian saya masuk bilik, baring atas katil. Pintu bilik saya tak tutup, saya cuma rapatkan. Tengah baring, terfikir siapa yang aku nampak. Mungkin kerana saya baru bangun tidur, terperasan macam ada orang. Tapi yang dekat ruang tamu tu, tak ada apa-apalah. Saya tenangkan diri, cakap dalam hati. Tiba-tiba Casey, anak gadis saya,
terpekik dekat bilik sebelah. Saya bangun. Masuk dalam bilik, anak saya menggeletar seluruh badan. Sal! 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 Kenapa ni? Anak saya tak boleh bercakap, Kisi. Menggeletar, menangis. Tak boleh bercakap. Dia seolah-olah ni macam terkena sampukan, Kisi. Saya tanya lagi, Sal, mengucap Sal. 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 Pendengar Ria 897. Saya pegang tangan anak saya. Saya baca surah, suruh anak saya ikut apa yang saya baca. Suruh ikut dia tak boleh, Kisi. Menangis tak henti-henti. Dan tangisan, cara dia menangis membuat saya lebih takut. Anak bujang dua-dua tak ada rumah. Saya seorang diri dengan anak gadis. Macam mana ni, Kisi? Saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa hubungi guru mengaji anak saya yang tinggal satu blok. Telefon orang malam-malam hari, Kisi. Dia angkat. Hello? Hajar Sapia ke? Ya. Hajar, ini saya, Lisa. Boleh minta tolong tak, Hajar? Daripada suara mengantuk bertukar suara yang ingin ambil berat, Hajar Sapia bertanya pada saya, Lisa, kenapa ni? Hajar boleh naik ke rumah saya tak? Tolong saya. Hajar Sapia naik ke atas. Ditemankan suaminya. Naik ke atas tengok keadaan anak. Bayangkan pendengar Ria. Gambaran yang diberikan, anak gadis saya duduk di ke atas katil dalam keadaan bersila. Tubuhnya dihayun depan belakang sambil suara masih lagi menangis. Bila saya, guru mengaji dan suaminya berada dekat ruang tamu, dah boleh dengar dengan jelas. Jalan kami bertiga sampai dekat depan pintu bilik. Suami pada guru mengaji anak saya. Nanti dulu. Dia pegang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia tolak pintu. Casey bila dia tolak pintu, anak gadis saya. Waalaikumsalam. Masuklah. Dia menjawab salam, Casey. Dari situlah mulanya perbualan antara anak dengan guru, suami kepada guru mengaji. Bercakap. Sambil itu, guru mengaji suaminya minta saya sediakan air. Kemudian istrinya tinggalkan seketika untuk ke rumah ambil sesuatu. Terus membaca renjis air bacaan ayat kursi. Anak saya terpekik. Terpekik-pekik sampaikan anak saya pingsan. Cuba kejutkan dia bangkit dari pingsannya. Kemudian bercakap dan terus bercakap. Rupa-rupanya Casey bila ditanya, saya baru teringat. Anak saya ada kata yang dia nak pergi Shelly. Hari lahir salah seorang temannya. Shelly yang terletak di kawasan Pasiris. Mungkin benda itu datang dari sana. Kemungkinan. Tapi kata suami kepada guru ngaji anak saya, alhamdulillah benda tu dah keluar. Tapi untuk malam ni, jangan tidur seorang-seorang. Tidur dengan mak. Sepanjang malam Casey, seorang ibu yang sayangkan anak, saya tak boleh tidur. Anak saya tidur tepi saya.
Saya duduk atas katil, Kisi. Sampai terlelap-lelap. Saya tetap bersengkang mata sampailah azan subuh. Saya solat subuh. Selepas subuh itulah, selepas buat sedikit kerja, siapkan sarapan, baru saya dapat berehat seketika. Terima kasih dan juga selamat malam para pendengar Ria 897. Kiriman daripada Kak Lisa untuk Misteri Jam 12. Halo, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Saya namakan diri saya hanya Mr. Bad ya. Okey, dan pengalaman ini berlaku tentang apa ni? Di dalam penjara. Silakan. Ada orang, saya baru pertama kali dapat kriteria. Jadi saya ingin ceritakan pasal seorang yang akan digantung. Anda ingat tak yang sikit hari yang kisah yang bunuh orang dekat, dia bunuh dekat bot. Tapi dia mayatnya dijumpa kat Orchard Tower. Jadi itu time saya ada kat penjara Changi tahun 98. Jadi Michael, kita kelakkan dia Michael, orang dia tinggi. Jadi sebelum dia gantung, dia cakap bahawa Singapura tidak akan dapat ambil nyawa dia. Jadi malam yang dia gantung tu, kita semua dengar satu malam tu, selepas digantung lah, maksud saya malamnya, kita punya bilik semua tahu macam bunyi, macam orang lari dekat pintu-pintu tu semua. Ini banyak orang-orang penjara tahun 98 tahu ni perkara. Jadi kalau macam manusia bikin ke, atau warder ke bikin, takkan boleh bikin tu macam pelaju. Habis pintu terbuka. Jadi saya, kita semua ada kat sana lah. Ini Michael, dia bila dia gantung malamnya terjadi macam gitulah. Itu time saya dekat D Hall. Jadi banyaklah macam-macam dekat sana terjadi. Pasal kita D Hall, kat sebelah kita tempat orang gantung, kita boleh dengar orang gantung pukul sebelum subuh, orang gantung. Jadi satu daripada cerita dia Michael ni lah, kita takkan lupa dia. Pasal Gorga pun macam Gorga pun panggil officer tau. Pasal apa? Bising. Itu pintu bising. Tapi tak ada apa-apa. Jadi ini terjadi kat penjara Changi lah. Itu time saya dekat penjara Changi, jalankan hukuman kan. Banyak orang tahu ni perkara. Jadi itu sajalah. Pasal dia cakap yang Singapura tidak akan boleh ambil nyawa dia. Tapi malam yang dia gantung, dia saya lupa, dia ada pesan yang dia cakap, Singapore I will come back. Dia cakap itulah malam tu dia kalau warder, dia tak boleh ketuk pintu tu macam gitu. Dia terus tadi saya ingat lagi. Ini perkara. Tapi bila OPR macam Gorga, Suluh, panggil officer semua, tak ada apa-apa. Tak ada orang ke, tak ada apa. Itu gangguan je. Awak tu kan penjara Changi lama punya tu, macam-macam sejarah. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin ucapkan selamat malam kepada isteri saya, Mas. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Abang Mat. Baik, itu dia kisah daripada rakan kita. Yang ini daripada Man katanya, bro, Kisi apa khabar? Baik, selamat tengah malam Kisi. Selamat tengah malam pada anda Man. Saya ingin cerita yang ringkas saja Kisi. Tempoh hari saya ni okey. Katanya sini saya ingin cerita ringkas saja. Tempoh hari pakaian saya ni, baju saya lah, iaitu t-shirt kerja saya terjatuh dekat rumah makcik tingkat bawah.
Rumah saya di tingkat 7. Makcik yang tinggal di tingkat bawah yang baju tersangkut ni adalah makcik di tingkat 5. Jadi waktu tu sekitar pukul 4 lebih pagi. Saya pun dah bangun nak siap-siap pergi kerja. Dalam keadaan mengantuk, saya buka sepit tu tanpa memegang baju. Terus baju tu terlepas daripada genggaman sepit dan jatuh ke bawah. Dari mengantuk terus tersadar Kisi. Sebab itulah baju yang saya cuci malam semalam nak keringkan, nak pakai keesokan harinya. Jadi terpaksa Kisi kena buat satu lagi kerja. Saya pun turun ke bawah. Bila saya turun ke bawah, memang tersangkut dekat antara tempat katanya di sini tempat cucuk gala lah. Tapi galanya tak ada. Saya pun turun bawah. Bila saya turun bawah, saya ketuk pintu rumah beberapa kali, tak ada orang jawab. Biasalah pukul 4 lebih pagi, siapa yang nak bangun? Saya ketuk lagi, ketuk, barulah ada orang buka. Yang menghairankan, ada seorang wanita ni, Kisi tahu wajahnya macam orang sedang pakai facial mask, putih melepak Kisi, betul. Kemudian rambutnya separuh menutupi mata. Dia buka pintu, dia tengok saya. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya terperanjat Kisi. Kata Man. Kemudian saya cakap pada dia, Kak, baju saya tersangkut dekat tingkap kakak lah. Boleh ulukan tak? Terima kasih Jadi terus dia tutup pintu. Saya tunggu Kisi. Takkanlah nak ambil baju saya sampai 2-3 minit tak buka-buka pintu. Saya ketuk lagi beberapa kali. Ketuk. Kebetulan pukul 4 lebih pagi tu, di sebelah rumah yang kakak ni, ada seorang nyonya lah ataupun wanita Cina tua ni keluar nak siram pokok bunga. Bila dia keluar, dia tengok saya. Dia tanya, lu cari siapa? Oh, anti gua pakai baju lah, tersangkut lah dekat ini rumah. Lu gila lah, ini rumah mana ada orang? Bila saya toleh, saya tengok, anti ni main-main. Anti gurau lah, mana ada orang? Yalah, ini rumah kosong, mana ada orang? Lu buka itu tingkap lah. Jadi saya ternampak Kisi, sebelah kanan, kata Encik Man lah. Sebelah kanan, rumah yang dimaksudkan ni, ada tingkap seolah-olah bekas diompel ataupun dibuka dengan paksa. Jadi saya pergi, saya tolak tingkap ni ke atas. Alangkah terperanjatnya, dalam rumah tu kosong Kisi. Perabot tak ada. Dan memang sah rumah tu tak ada orang. Tapi tadi Kisi bila saya ketuk, ada perempuan buka pintu. Saya punyalah terperanjat. Anti kamsia. Kata Man, saya terus naik atas. Dan sekarang fikiran Kisi, apa saya buat? Saya terpaksalah buat muka selamba. Saya turun ke rumah tingkat 6. Ada rumah orang Melayu kita juga Kisi. Suaminya buka pintu, saya kata minta maaf, baju saya tersangkut. Jadi saya pergi ke tingkat dapurnya, pinjam gala beliau dan jolok baju saya dari tingkat atas, jatuhkan ke bawah di tingkat 1. Itulah pengalaman peristiwa saya yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Okey, bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Panggil Kak Mila je lah Kak Mila dengar kisah Kak Normah awal tadi? Oh, tak dengar. Saya memang ikuti setiap malam. Yang naik lift tadi tu seram, Pak Cik Luar Dukung Adakah benar kalau orang taruh tangan belakang tu dia ada piara benda tu? Juga saya setahu saya, saya pernah cakap gitu. Orang tu kebanyakan dululah kalau di tangan dia bawa je gitu macam bungkuk-bungkuk. Maknanya dia gendong orang belakang. Kencang orang, kadang ada budak kecil ke, bukan tua tau. Tapi orang tua tu selalunya dia dah tua tau, bungkuk gitu. Yelah dia dah amalkan ni benda, dia dukung biasa. Jadi badan dia pun rapih tau, macam bungkuk gitu. Makan diri sendirilah tu Yelah, makan diri sendiri, nak buang tak boleh, nak telan susah. Jadi paksalah tanggung sendiri lah. Seram kalau betul kes Kak Normah tadi tu, saya pun terkejut lah. Dan pengalaman kakak tentang apa ni? Ini tentang besan saya ni. Apa yang berlaku, silakan. Besan saya, ni dia dah meninggal dah lama. Waktu tu anak saya baru kahwin. Bila kahwin tu, tak lama tu ibu bentuk dia meninggal. Bila ibu bentuk meninggal, apa kira kan macam diorang kerja shift tau. Halo? Halo, diorang kerja shift, diorang selalu bayar lambat. Tapi bila bayar lambat, bila dalam setahun lebih tu, diorang tak ada apa-apa lah. Bila masuk yang tahun setengah tu, kan, ini kisah ni pun diberitahu oleh saya punya pembantu lah. Waktu bila anak saya dah berumah tangga, dapat seorang anak kan. Jadi dia pun tinggal rumah mak mentua dia lah. Dia kosong kan rumah tu, tak ada orang tinggal. Jadi satu malam tu si pembantu ni, waktu dia tidur dalam bilik dia sendiri tu, dia selalu dengar, Bu, saya nak cerita dengan ibu, saya takut. Dia nak cerita dengan
ibu muda lagi anak saya tu. Saya takut, saya terpaksa cerita dengan ibu lah, maknya lah. Kenapa kamu tak nak bilang dengan dia sekali? Saya kata tak nak bu, nanti takut ibu kecil nanti takut lah tak mau tinggal di rumah sini, dia kata. Apa yang kamu dengar? Setiap malam bu, saya dengar kat dalam bilik saya adalah almari tau. Macam orang ketuk pintu. Setiap malam selepas jam 12 mesti ada orang ketuk dalam almari dia kata. Bila besok pagi dia tengok tak ada apa-apa. Saya kata kenapa kamu rasa macam itu? Tak tahulah bu kenapa. Kamu ada jumpa apa-apa ke apa? Ya bu, dia kata. Agaknya saya jumpa kain batik, dia kata. Kat mana kamu jumpa kain batik? Waktu saya kemas-kemas dalam satu kotak tu. Dalam kotak tu banyak surat khabar, dia kata. Dalam surat khabar tu ada satu lai kain batik. Dalamnya ada sabun. Saya terfikir sejenak tak. Jangan-jangan ini kain batik yang arwah besan saya tu waktu diorang mandikan mayat tu, diorang tak buang tau. Diorang tak buang. Jadi diorang dalam kabut ni, anak dia pun tak tahu apa. Diorang main bungkus-bungkus, taruh kat bawah surat khabar yang timur-timur yang diletak kat paru-paru kat bahagian toilet tau. Mungkin bila saya tak tahu bu, saya kemas-kemas ingat kain batik apa ni. Jadi dia pun angkat, di sabun dia simpan. Dia sabunnya dia simpan, lepas dia cuci kain batik ni, dia jemur. Lepas tu dia kering. Dia kering, dia masukkan dalam almari itulah. Dia kata sayang dia nak buang, dia kata. Habis saya pun jadi muskil. Saya tak cakap anak saya dulu. Habis saya jumpa dengan bilang kakak ipar saya, tanya masalah ni lah. Dia kata cuba kamu cari orang yang pandai lah. Jadi kakak ipar saya pun dia kembingan satu orang tua. Dia kata ini benda ini macam dia datang mengacau gitu, dia kata. Patutlah bu, tiap-tiap malam saya tak bisa tidur bu, dia kata. Tiap-tiap malam bila dia tidur je untuk baru nak terlayan, dia kata. Habis dia ketuk-ketuk lemari tu. Habis kadang-kadang dia datang dalam mimpi bu. Dia kata dia datang minta tolong dengan saya. Saya tak tahu bu siapa. Tapi bila dia jumpa dengan orang yang pandai dia kan dia kata okey, angkat itu kain. Ada sabun yang tak lagi. Dia kata dia simpan sabunnya. Kain batiknya semua bungkus baik-baik dan sok khabar, ikat baik-baik pergi buang. Semenjak daripada buang tu tak ada lagi acau lagi apa-apa. Itu benda yang bekas dia mandikan mayat arwah mak dia tu kan, pakai kain batik tu kan, orang tak buang rupanya bekas mandi mayat tu. Itu kisah benar, dia kata. Tapi kamu tak takut? Saya takut bu, setiap malam saya tak bisa tidur, dia kata. Setiap malam macam benda tu datang kat saya, macam orang macam muka orang perempuan datang kat saya, seolah bercakap dengan saya kat telinga tu, minta tolong gitu. Sejak dia buang tu kain batik dia tu kan, tak ada lagi lah. Dah sekarang hilang lah tu. Jadi dah dibuang, dah okey lah, kembali macam biasa lah. Biasa lah. Tapi dalam pada itu kan, ada juga lah dia. Kadang-kadang bila waktu saya kalau datang kat rumah dia tidur sesekali, nampak kelibat perempuan di balik dalam bilik tu. Selama 1 tahun bilik yang arwah mak dia meninggal tu, orang tak tidur kat situ rupanya. Dia kosongkan di rumahnya. Saya cakap dengan dia, kenapa tak tinggal kat rumah tu? Tak boleh tidur, macam ni dia. Betul, waktu saya kalau masuk dalam bilik tu, saya berumur pun nak meremang-remang lah. Betul, tak berani. Siang boleh tau, kita buka tingkap besar-besar. Orang kata kan buka tingkap, masa terang saya masuk kan. Saya lepas dia malam aja, lepas maghrib je, satu orang tak berani nak masuk. Betul. Agaknya kerana mungkin rumah tu dah lepas meninggal, tapi tak ada orang duduk rumah tu kan. Jadi semua dah rumah tangga, jadi tinggal sendiri. Rumah tu kosong. Jadi jangan lupa kalau dah gunakan tu kena buang kain tu. Terima kasih kak. Itu baik, terima kasih. Kembali pengalaman yang cukup menarik para pendengar Ria 897. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey di Ria 897. Kisah-kisah pada malam ini adalah hasil kiriman daripada para pendengar Ria, para pendengar dan peminat Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada Encik Abu Sayyaf. Tanya di sini Casey, adakah benar kalau ada pertunjukan seperti loktang ataupun kuda kipang, kita tidak digalakkan memakai pakaian serba merah? Sebabnya ia akan menarik perhatian mereka yang sedang dirasuk ni. Perkara ini berlaku kepada anak gadis saya.
anak gadis pada waktu itu baru saja baliklah, agak malam sedikit pada waktu itu baru saja balik keluar dengan teman-temannya dan berpakaian serba merah kisi, memakai dres merah panjang. Itu waktu itu di hadapan halaman rumah saya ada satu padang besar. Dekat padang besar ni ada satu upacara sembahyang lah, bukan bangsa kita. Tahu-tahu dengarlah ketuk sana, ketuk sini, bunyi sana, bunyi sini. Tak kisahlah, kita ni hidup sebagai bermasyarakat ni harus mempunyai sifat dan sikap tolak ansur. Jadi apa yang berlaku, katanya Encik Abu Sayyaf ni, sedang anak saya berjalan, tahu-tahu anak saya terpandang di sebelah kanannya dekat bawah kemah tu ada seorang lelaki Cina ni lari ke arah beliau dengan berpakaian seperti sedang nak mula bersembayang lah. Dan ramai yang lain cuba menahan, tetapi dia meronta. Dan salah seorang daripada mereka memekik dekat anak saya, "Girl in red, run, run, run!" Anak saya dengar, lintang pukang dia lari, pergi ke kolong blok, naik ke atas rumah, tercungap-cungap. Saya tanya kenapa. Anak saya kata tadi dekat bawah ada loktang kejar dia. Saya dengar pun nak ketawa kesi. Tapi bila saya tengok, kecoh dekat bawah. Daripada bawah kemah, benda tu ramai bersama dengan orang-orang yang lain berada di luar kemah. Terperanjat saya dibuatnya. Saya tengok dia pakai merah. Adakah benar? Dan pernah saya tanya beberapa kawan mengatakan pakaian merah ni akan menarik perhatian kuda kipang ataupun loktang yang sedang menurun. Boleh tanya tak pendengar misteri jam 12 yang lain? Terima kasih dari Encik Abu Sayyaf. Pendengar Ria 897 FM, selamat tengah malam. Saya Casey ucapkan kepada anda semua, terima kasih kerana sudi mendengar siaran misteri jam 12. Lebih banyak kisah akan saya teruskan. Berikut ini kisah daripada Kak Maimun dan rakan-rakan misteri jam 12. Kak Maimun ingin ketengahkan satu peristiwa yang berlaku dalam rumah, dalam bilik tidurnya. Dan saya pasti ramai di antara anda sedang mendengar dalam bilik tidur anda. Kak Maimun menceritakan gangguan mula berlaku setelah suami meninggal dunia. Dalam keluarga Kak Maimun sebelum ini, suami, Kak Maimun dan seorang anak gadis. Itu merupakan satu-satunya anak tunggal dalam perkahwinan antara Kak Maimun dan arwah suaminya. Anak gadis Kak Maimun berusia 16 tahun. Dan teman pendengar Ria 897 kata Kak Maimun, apa kabar Kisi? Dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah yang ingin kakak ketengahkan, suatu malam setelah beberapa bulan gangguan benda-benda yang pelik mula berlaku dalam rumah. Kakak tak nak ceritakan apa yang sebelum ini yang pelik, yang kecil-kecil, tapi antara gangguan yang paling menyeramkan berlaku dalam rumah apabila kakak sedang baring di atas katil. Malam tu tak boleh tidur. Kakak masuk tidur sekitar 11 lebih malam. Golek kiri, golek kanan, dapat lelap mata sekejap, kemudian akan tersadar. Nak cakap panas, bilik ada aircon, ada kipas, katil selesa, tapi tetap tak boleh tidur. Entah macam mana, tiba-tiba dalam keadaan tengah malam, kakak tak ingat jam berapa. Sebab bila dah tidur terbangun balik, rasa-rasa mungkin selepas 12 tengah malam. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 kata Kak Maimunah. Pada mulanya kakak sedang tidur, badan kakak miring sebelah kiri, di mana wajah kakak memandang ke arah tembok di atasnya tingkap. Belakang kakak merupakan tempat kakak turun naik katil. Jadi sedang baring miring sebelah kiri, tengok tingkap, tengok tembok. Kakak dengar orang buka pintu bilik. Casey, kakak pun toleh ternampak anak kakak. Anak kakak berjalan dari pintu bilik dengan rambutnya yang panjang. Dia berjalan. Kemudian dia baring di atas lantai, betul-betul tepi katil. Kakak baring sebelah dalam. Bila anak kakak masuk bilik, jalan Casey. Seolah-olah anak kakak macam sleepwalking, berjalan dalam tidur. Dia bergerak sampai depan katil, betul-betul antara katil dengan almari.
Disitulah dia baring tengah-tengah di atas lantai. Jadi bila anak kakak baring, kakak dah tak nampak dia sebab katil kakak ni tinggi. Katil jenis yang tinggi. Jadi kakak pun cuba golikkan badan. Alangkah tak peranjatnya. Bila kakak golikkan badan, awal tadi kan kakak kata nampak anak baring di atas lantai. Pendengar Ria 897 FM. Kata Kak Maimun, tak ada orang pun di atas lantai dalam bilik tidur kakak, Casey. Kakak terperanjat. Malam tu barulah kakak tahu kenapa tak boleh tidur. Rupa-rupanya ada benda yang mengganggu ketenteraman jiwa kakak. Kakak bangun dari katil, angkat bantal. Pergi ke bilik anak, tengok anak kakak sedang nyenyak tidur di atas katil. Kakak pun tak nak kejutkan dia. Buka pintu, kakak tutup pintu bilik. Kakak baring di atas lantai. Anak kakak terperanjat bila nampak kakak terbaring lah. Bila dia nak pergi tandas. Sampaikan dia kejutkan kakak. Kakak terbangun. Dan kakak kata dalam bilik panas, tak boleh tahan. Tapi Casey sebenarnya dalam bilik ada aircon. Tak tahulah anak boleh terima atau tidak alasan yang kakak berikan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Kak Maimun, Casey. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda. Dan kita akan terus dengan kisah selanjutnya. Kisah yang kedua akan saya bacakan. Rakan-rakan MJ12, kalau anda rasa takut, anda boleh matikan suara radio anda. Pengalaman kalau tadi dari Kak Maimun. Ini daripada Suhana. Beliau berkongsi peristiwa ini, yang mana Suhana katanya, saya dahulu, Casey, pernah memakai susu. Oh, kisah menarik, Tapi bukanlah susu saya pakai ni, dia cucuk sana, cucuk sini, tidak. Tapi susuk lebih kepada susuk penyeri muka, supaya orang-orang yang bekerja dengan saya senang untuk bekerja dengan saya. Ini pun saya telah pun berjumpa dengan seseorang, dan orang ni memberi saya sesuatu. Dipanggil susuk penyeri muka. Ini bukan susuk untuk cantikkan diri, untuk masuk Miss World, Miss Universe, katanya. Tidak. Hihihi. Dia ketawa. Tetapi saya akur. Perbuatan saya ini salah. Tapi waktu tu, saya langsung tak fikirkan tentang apa yang saya lakukan. Jadi kata Suhana, saya berjumpa dengan seseorang memberi saya sesuatu. Dan saya memakai susuk ini dengan membaca dan menyapu air ini ke muka saya. Jadi pantang larang saya tak banyak. Tak macam pemakai susuk untuk cantikkan wajah. Pantang larang saya ni bila saya memakai susuk ni. Pertama sekali, susuk ini sekali lagi penyeri muka. Supaya orang senang bekerja dengan saya. Bukan nak buat orang suka dengan saya, tidak. Tapi orang bila bercakap dengan saya, orang bila berbual dengan saya, hal-hal pekerjaan akan rasa senang. Jadi saya pun tak susah nak buat keputusan untuk melakukan apa yang saya nak buat di tempat saya bertugas inilah. Jadi orang senang melayan dia, memahami dia dan sebagainya. Jadi pantangnya, bila saya memakai susuk ni, saya tak boleh... Pantangnya bila saya memakai susuk ni, saya tak boleh makan buah labu. Katanya di sinilah. Saya fikir balik, seumur hidup saya, sekali dua je lah saya makan buah labu. Jadi pantangnya memang bolehlah saya laksanakan. Dipendekkan cerita, saya pun pakai lah susuk penyeri muka. Ada air yang diberikan, ada beberapa bacaan yang harus saya lakukan. Kemudian saya ambil, dibuat pada waktu malam, depan cermin, ambil air itu, dah tuang dekat telapak tangan, kemudian baca dan sapu. Sapunya tak boleh sapu macam splash. Tak boleh terus ambil air itu renjis dekat muka. Tapi harus mula daripada atas dahi, diurut ke tepi, menghala ke telinga, sampai ke bawah dagu. Kemudian dari dagu naik atas terus melalui bibir dan melalui hidung, mata dilap, kemudian ikut pipi dan turun balik ke dagu, naik ke telinga tepi dan langsung ke dahi di mana kita mula mengurut wajah kita. Lakukan perkara itu, saya buat sebanyak 3 kali dan bacaannya juga. Barulah
saya boleh tidur. Esok bangun pagi, saya tak boleh mandi, basah muka, tak boleh. Mandi, basah tubuh, okey. Jadi untuk lebih kurang dalam masa beberapa hari yang ditetapkan di sini, untuk beberapa hari wajah saya tak boleh basah air bila mandi, hanya tubuh saya sahaja. Nak basah rambut, okey, asalkan tak kena pada wajah saya. Selepas saya memakai penyeri ini, saya dapat lihat perbezaannya, Casey. Bukanlah sebelum ni orang benci pada saya. Tapi, orang lebih mudah nak terima keputusan saya, terima pendapat pandangan saya. Orang lebih senang dengan apa yang saya buat. Tapi sebenarnya, bila lama-kelamaan kita pakai, dah masuk bulan, Casey. Mula-mula sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kita akan buat sesuatu dan melanggar pantang. Saya termakan sup labu. Dia macam sejenis sup bubur yang dibuat oleh seseorang. Saya ingatkan isinya bukan labu. Saya pun tidak terfikir, saya makan. Kemudian malam tu bila saya tidur, wajah saya rasa gatal sangat. Garuk bila tengok cermin. Ya ampun, Casey. Bintik-bintik kecil seolah-olah macam alergi keluar di wajah saya. Masih tetap saya tak fikirkan yang saya ni termakan labu. Malam tu pergi hospital, Accident and Emergency, A&E, jumpa doktor. Doktor kata ni mungkin alahan ataupun ada alergi. Doktor kasih makan ubat ni, kasih injek. Wajah saya, ya, apa reaction yang ada pada muka, turun, Casey. Wah, saya pun balik ke rumah, saya rehat. Malam berikutnya, saya tak tahu apa yang berlaku. Tengah duduk, tiba-tiba saya dengar dalam bilik tidur saya suara orang menangis, Casey. Saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Dalam bilik suara orang nangis. Pada mulanya saya ingatkan tangisan tu datang daripada TV. Tapi rasa pelik pula. TV tu sedang iklan. Iklan bunyi suara menangis. Iklan bertukar kepada iklan yang lain, suara menangis tetap kedengaran. Saya perlahankan TV. Bila dengar betul-betul suara tangisan tu datang daripada bilik tidur saya, Casey. Saya menjenguk dekat dalam bilik, tak nampak orang. Saya bangun, beranikan diri pergi dekat dalam bilik, buka lampu bilik, memang tak nampak orang. Saya jalan balik nak duduk dekat ruang tamu. Lampu dalam bilik yang saya hidupkan, tiba-tiba macam ada orang tutup lampu tu. Suis mati. Saya pusing. Mungkin tak tekan betul. Patah balik. Saya hidupkan balik suis lampu tu. Jalan balik. Suis lampu orang matikan, Casey. Malam tu dalam rumah, mak saya dengan bapa saya tidak ada di rumah, kata Suhana. Saya seorang diri, selalunya ada mak dengan bapa saya. Jadi sekarang macam mana, Casey? Saya dah takut. Dengar suara lampu dibuat main. Saya akhirnya terlampau mengantuk dan penat, masuk dalam bilik. Saya nak tidur, lelapkan mata. Dalam tidur, saya termimpi. Ada sejenis makhluk yang tubuh tinggi besar pegang tangan saya dan nak tarik saya untuk ikut dia, Casey. Saya terbangun pada waktu malam. Bila saya terbangun dari tidur, tengok dekat luar, hujan selebat-lebatnya. Astaghfirullahaladzim. Saya mimpi seram. Tercungap-cungap nafas saya, lari daripada makhluk tinggi besar tu yang nak tarik tangan saya. Bangun hujan. Saya bangun nak tutup tingkap sedikit sebab saya buka tingkap. Saya buka tingkap agak besar. Jadi bila angin tiup air hujan, tempias masuk ke dalam bilik saya. Saya tarik tingkap perlahan-lahan nak tutup ni. Dalam bilik saya, Casey, saya dengar suara orang mengerang.
Dan Casey, selepas kejadian malam itulah, kemana saya pergi, orang takut nak dekat dengan saya. Sebelum ni saya pakai penyeri muka, orang suka dekat dengan saya. Kali ni orang takut. Saya bercakap dengan orang, setiap kali saya bercakap dengan orang ni, teman-teman kerja saya, mereka akan tengok dekat belakang saya macam mereka nampak sesuatu yang saya tak boleh lihat dengan mata saya, Casey. Nanti tengah cakap, berbual, kerja ni macam mana sekarang paperwork ni, bla 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 bla. Tapi mata dia bukan pandang saya. Tengok belakang saya. Rasa takut. Dan ada juga kadang-kadang, ada yang cuba elak daripada nak bercakap dengan saya, Casey. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Saya dah tahu dah. Ada sesuatu yang tak kena pada saya. Saya tidak lagi berjumpa dengan Pak Cik yang menyediakan khidmat sekian-sekian tu. Saya pergi berubat untuk membantu saya supaya jin yang menghantui hidup saya ni dapat dihalau keluar dan tidak lagi mengikuti ke mana saya pergi. Sampaikan pada satu hari, mula-mula tak ada rasa takut, cuma perasaan ni macam, kenapa orang benci dengan aku? Kenapa orang takut dengan aku? Apa yang orang nampak, Saya berada di dalam tandas. Ya, ini saya sedang menonton wayang dengan kawan saya. Kau tunggu kejap, Aku nak pergi toilet. Kawan saya tengah duduk, tonton wayang, saya keluar. Casey tahu tandas dalam wayang ni ada kalanya seram, sunyi. Saya pun pergi tandas, lepaskan hajat kecil, kemudian keluar sedang nak cuci tangan. Casey, saya nampak dekat atas tandas ada orang tengah duduk. Tapi bukanlah nampak begitu jelas. Macam tengok cermin, nampak tidak. Tengah tengok bawah, tangan tengah cuci. Bila pandang dekat bawah tu, mata kita masih dapat lihat cermin. Refleksi cermin nampak dekat atas pintu tandas. Ada orang tengah duduk. Saya jalan keluar daripada tandas di Pawagam, kembali ke tempat duduk saya, duduk sebelah teman saya. Tengah duduk tengok wayang, teman saya boleh nampak tutup hidung. Kemudian dia keluarkan perfume dalam beg. Ada perfume, dia spray dekat jari, sapu bawah hidung dia. Saya pusing tengok, kenapa engkau? Kau okey tak? Busuk bau orang tepi engkau tu. Saya toleh. Tepi saya tak ada orang, Casey. Kau cakap apa? Tak ada, perempuan yang duduk tepi engkau ni. Tadi tak ada. Sekarang datang, busuk betul lah bau dia. Depan tu tak ada orang duduk. Jom, kita duduk sana. Teman saya nampak, Casey. Saya berjumpa dengan seorang tukang ubat. Dan ia memakan masa untuk saya lepaskan diri daripada diikori oleh makhluk ini. Saya betul menyesal. Perbuatan saya ni memakan diri saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.